Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Untuk apa yang saya hormati kepada yang baru di dalam channel ini, selamat datang admin ucapkan. Ada yang mulai bercakap, ada yang mulai bertanya. Setelah kekalahan baharu bagi kepimpinan pembangkang Perikatan Nasional pada PRK Dun Air Kuning, antara persoalan yang timbul yang menjadi buah mulut ramai orang adalah parti mana yang akan tinggalkan PN dulu. Seperti yang kita tahu, parti atau penggabungan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Bersatu dan PAS dan Gerakan, serta ada sokongan lain, Muhyiddin sebagai pengerusi, Hadi Awang sebagai timbalan pengerusi. Muhyiddin sebagai Presiden Bersatu, manakala Hadi Awang sebagai Presiden PAS. Setelah PAS kalah, PN kalah pada PRK Dun Air Kuning. Ada satu persoalan timbul. Kalah di PRK Air Kuning, Bersatu atau PAS tinggalkan PN dulu. Coba komen di bawah, parti mana yang tinggalkan PN dulu. Kalaulah ini adalah soalan wajib yang perlu dijawab, mungkin ada yang berpandangan Bersatu tinggalkan PN, sokonglah kerajaan. Mungkin juga ada yang kata PAS tinggalkan PN, masuklah kerajaan. Nah, semua ini menjadi persoalan selepas PAS kalah teruk di Air Kuning dengan 3 peti undi kalah kepada PSM. Hanya 1 dari 22 peti undi PAS menang tipis. PN nampaknya gelabah. Dengan muka ketat, pimpinan PAS Sanusi kata, undi asas PAS tak lari. Tapi yang PAS tak nak rakyat tahu, gabungan undi PHBN telah ranapkan PN di Air Kuning. Sama seperti di beberapa PRK sebelum ini. Undi UMNO juga telah kembali semula kepada UMNO dan Bersatu tahu dia akan mati. Kerana hal yang sama akan berlaku di seluruh Malaysia pada PRU akan datang dan banyak kerusi PN akan tumbang bila undi BN dan PH bergabung. Adakah dengan ini sebelum PRU 16 dengan ada penganalisis pemerhati politik berkata, PN boleh hilang 32 kerusi daripada 70 lebih kerusi yang ada pada hari ini. PN boleh hilang mencecah sehingga 32 kerusi. Maka Hamzah tawarkan kerjasama dengan UMNO agar akhirnya boleh bunuh UMNO. Kerana itu pun tujuan Bersatu ditubuhkan. Lagi pula, pimpinan Bersatu tahu beberapa pemimpin PAS dah pergi berlutut kepada PMX untuk menyertai kerajaan perpaduan dan tinggalkan Bersatu. Nah, dikatakan di sini pimpinan Bersatu tahu beberapa pemimpin PAS dah pergi berlutut kepada PMX untuk menyertai kerajaan perpaduan dan tinggalkan Bersatu. Tindakan memandai-mandai Hamzah ini terpaksa dinafikan Muhyiddin kerana katanya Bersatu tak bincang pun. Adakah dengan ini Hamzah Zainuddin yang bakal dipecat kerana membuat keputusan tanpa perbincangan agaknya? Afnan Hamimi katakan dalam nada tak heran dengan move Bersatu, PAS pun bersedialah kerjasama dengan UMNO. Begitulah drama retak menanti belah yang kita nampak sehari dua ini meroyan akibat kalah teruk di Air Kuning. Kita tenang-tenang saja makan popcorn melalui artikel daripada Harapan Daily. Menurut Anda saudara-saudara yang menonton video ini, PAS atau Bersatu yang akan keluar dulu? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, apakah yang akan berlaku sekiranya parti Muhyiddin sebagai pengerusi Perikatan Nasional sebagai Presiden Bersatu? Apa sebenarnya yang akan berlaku sekiranya benar-benar ada wakil rakyat ahli parlimen UMNO ataupun mungkin satu blok UMNO ataupun mungkin juga Barisan Nasional akan menyokong ataupun
membentuk pakatan baru bersama PN. Akhirnya saudara-saudara, ada satu pengakuan Muhyiddin Yassin yang pasti mengejutkan ramai. Belum ada keputusan untuk kerjasama dengan parti lain menurut Muhyiddin. Dalam satu artikel, 5 hari yang lalu, hari ini bertarik 8 Mei, Presiden Muhyiddin Yassin kata, kenyataan sebarang bentuk kerjasama perlu melalui Biro Politik dan MPT. Bersatu belum buat sebarang keputusan untuk bekerja sama dengan mana-mana parti politik setakat ini. Menurut Muhyiddin, selepas timbalan beliau umum keterbukaan untuk kerjasama dengan UMNO, Hamzah Zainuddin, Ketua Pembangkang, ada membuat kenyataan terbuka untuk menerima kerjasama bersama dengan UMNO. Katanya, sebarang bentuk kerjasama perlu membuat perbincangan di peringkat Biro Politik dan Majelis Pimpinan Tertinggi. Terdapat isu kompleks dan perkara itu tidak semudah difikirkan, katanya lapor utusan Malaysia. Muhyiddin berkata, terdapat dasar dan perlembagaan yang dijadikan asas pertimbangan sebelum apa-apa keputusan dibuat. Kalau ada pun rakan-rakan saya dalam bersatu berkenaan kerjasama dengan UMNO, itu pandangan mereka secara pribadi, bukannya di peringkat parti. Jadi kalau kenyataan Hamzah Zainuddin, keterbukaan terhadap kerjasama bersama UMNO, adakah itu adalah pandangan pribadi Hamzah, ataupun sebenarnya Hamzah ingin parti bersatu menerima kerjasama bersama UMNO? Adakah ini boleh menjadi persoalan? Adakah ini menjadi percanggahan pendapat ataupun salah faham di antara presiden dan timbalannya itu? Timbalan Muhyiddin, Hamzah Zainuddin, berkata partinya terbuka bekerja sama dengan UMNO. Makna kata, melalui kenyataan Hamzah, menyebut partinya, yaitu Parti Bersatu, terbuka bekerja sama dengan UMNO, kerana mereka berkongsi asas ideologi yang sama. Manakala Muhyiddin pula berkata belum ada keputusan untuk kerjasama dengan parti lain. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Ahmad Maslan, dilapor meminta Bersatu menulis surat rasmi hasrat bekerja sama supaya niat itu dibincangkan dalam mesyuarat MKT UMNO, berbanding asyik bangkitkan perkara itu di media. Nah, akhirnya perkara ini UMNO menantikan surat rasmi daripada Bersatu. Nah, kalau ada surat, adakah perkara ini akan dibincangkan di peringkat parti di antara UMNO dan Bersatu, dan akhirnya menubuhkan kerjasama pakatan baru. Persoalannya, adakah Bersatu yang akan ditarik ke dalam kerajaan perpaduan, ataupun UMNO yang akan keluar daripada kerajaan dan bersama-sama dengan pembangkang? Nah, apa komen Anda?